Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi live ringkas hari ini adalah untuk saya mengulas berkenaan dengan lawatan Zahid Hamidi atau Presiden UMNO dan ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO kepada Najib Razak yang berada di penjara Kajang, di mana Zahid sendiri membuat pengakuan bahawa lawatan lebih sejam bersama Najib, dibawa makanan kegemaran Najib, dan lawatan lebih sejam itu adalah bersama dengan ahli-ahli MKT. Jadi hari ini jika audio jelas boleh tolong maklumkan kepada saya ya. Jadi hari ini Saifuddin Nasution selaku Menteri Dalam Negeri telah memaklumkan bahawa Ketua Pengarah Penjara Kajang telah bertemu dengan dia dan memaklumkan kepada dia mengenai permohonan berkenaan lawatan Zahid ke penjara. Dan menurut Saifuddin, dia ambil maklum berkenaan perkara itu, dan kemudian Ketua Pengarah Penjara mungkin telah memaklumkanlah prosedur-prosedur dan apa jua kepada Zahid. Okey. Pertamanya, Saifuddin sebenarnya tidak mendedahkan atau belum menjelaskan siapa membuat permohonan. Adakah pihak mana sebenarnya yang membuat permohonan kepada Jabatan Penjara? Ya. So itu kita kena tahu. Kedua, atas alasan apa? Sebab seperti mana yang telah juga disentuh oleh Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah, sekiranya permohonan dibuat dan kelonggaran diberikan, mesti ada sebab yang cukup penting untuk kelonggaran itu diberikan, untuk lawatan itu dibenarkan. Jadi apakah sebab yang cukup penting itu sampai Zahid dapat kelonggaran, boleh bukan hanya makan bersama Najib, bukan hanya boleh bawa makanan kegemaran Najib, ya, siap dengan boleh bawa MKT UMNO jumpa Najib. Jadi bila kita dengar MKT datang, adakah ini perjumpaan politik? Ya. Sebab kita tahu, saya pun dah beritahu, Zahid sekarang sudah dikepung oleh orang-orang bosku di dalam UMNO, khususnya dalam MKT ni semua orang bosku. Zahid sekarang ni dia bukan lagi benar-benar menguasai UMNO. Ini semua orang bosku. Jadi adakah Zahid ditekan oleh orang bosku untuk berjumpa Najib? Ya, sebab kita perlu alasan yang kukuh mengapa kelonggaran diberikan. Biasanya seperti yang disebut oleh Peguam Muhammad Hanif Katri, sebab-sebab penting seperti ada urusan syarikat, pemegang saham, dia perlu tanda tangan dan sebagainya. Ini bukan, ini yang ikut Zahid pergi berjumpa atas pengakuan Zahid sendiri adalah ahli-ahli MKT, dan mereka makan bersama dan lebih sejam. Saifuddin sendiri berkata dia pernah jumpa Datuk Seri Anwar dulu, biasanya setengah jam, 40 minit dan sebagainya. Dia kata memang jarang lebih daripada 40 minit. Ini Zahid kata lebih sejam dengan ahli-ahli MKT. Adakah begitu penting nak bawa ahli-ahli MKT? Bukankah ini bermakna ini adalah urusan parti politik? Jadi bagaimana Zahid dapat kelonggaran itu? Saifuddin tak jelaskan. Baik, ini adalah kelonggaran kedua yang Zahid dapat. Dia kelonggaran luar biasa. Kelonggaran pertama yang Zahid dapat adalah apabila dia dibenarkan melanggar perlembagaan UMNO, dan menerusi pelanggaran itu jawatan dia sebagai Presiden UMNO tidak boleh dicabar. Dan orang yang memberi kelonggaran itu kepada Zahid tak lain tak bukan Saifuddin Nasution. Dan dalam melakukan demikian, Saifuddin Nasution telah melakukan salah guna kuasa, kerana benda itu sebenarnya sudah masuk di bawah jurisdiksi ROS. ROS sedang mempertimbangkan. ROS mempertimbangkan kesahihan usul yang dibawa dalam PAU selepas satu aduan dibuat oleh ahli UMNO. Jadi bila aduan dibuat, ROS sudah mulakan penelitian, siasatan untuk membuat satu keputusan sama ada usul itu sah atau tidak. Kemudian selepas itu ROS ada keluar satu kenyataan menerusi surat bahawasanya
usul itu tidak sah, ia melanggar perlembagaan. Tetapi Saifuddin kemudiannya mengeluarkan kenyataan dia tidak maklum mengenai surat ROS, tetapi Saifuddin memberi kelonggaran. Jadi maknanya Saifuddin telah mendahului dan mengatasi ROS, sekaligus bermakna Saifuddin telah langgar perlembagaan dari sudut fungsi dia di dalam kerajaan, dan juga telah salah guna kuasa untuk melindungi Zahid. Jadi ini bermakna kerajaan sanggup salah guna kuasa, sanggup mengenepikan kedaulatan undang-undang untuk melindungi Zaid Hamidi. Itulah tahap pentingnya Zaid Hamidi. Boleh mengenepikan kedaulatan undang-undang untuk melindungi Zaid Hamidi, sekaligus bermakna UMNO di bawah Zahid, di bawah perlindungan kerajaan pimpinan Anwar. Anwar hari-hari cerita berkenaan dengan kelohoran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, tapi kedaulatan undang-undang, kelohoran perlembagaan diketepikan untuk melindungi Zahid. Dan dari situ Zahid dapat kelonggaran pertama. Hari ini sudah ada kelonggaran kedua. Dia sudah boleh pergi melawat Najib lebih 1 jam, bawa makanan kegemaran Najib, duduk bersama Najib dan bincang, itu pun dengan ahli-ahli politik, ahli-ahli MKT UMNO. Jadi bukankah ini bermakna satu perjumpaan politik telah berlaku di dalam penjara? So ini menimbulkan persoalan lanjut, adakah Najib diberi layanan luar biasa istimewa dalam penjara? So saya secara peribadi yakin bahawa Zahid telah ditekan oleh orang-orang bosku untuk melawat Najib. Okey, baik. So macam mana Anwar nak jawab? Kedaulatan undang-undang sudah diketepikan, kelohoran perlembagaan sudah diketepikan. Bukan hanya dalam kes kelonggaran yang diberikan kepada Zahid, dalam hal jawatan timbalan Perdana Menteri yang ada pada Zahid juga telah menimbulkan risiko tekanan terhadap peguam negara untuk menggugurkan kes Zahid. Telah menimbulkan risiko tekanan terhadap mahkamah untuk melepas dan membebaskan Zahid berkaitan dengan 47 pertuduhan jenayah yang dihadapi oleh Zahid dalam mahkamah. Kita sudah lihat perkara-perkara pelik berlaku. Pasport Zahid dipulangkan. Kita sudah lihat walaupun kes sudah diputuskan oleh mahkamah, ada bukti prima facie, tiba-tiba boleh tangguh. Kononnya Zahid dah masukkan bukti baru kepada Jabatan Peguam Negara dan mereka akan tentukan kes perlu digugurkan ke tidak. Itu sudah tidak menurut kelaziman, sebab kes dah dibuktikan ada prima facie. Jadi sepatutnya Peguam Negara beritahu Zahid, kalau kau ada bukti baru, masuk dalam mahkamah, lawan kat mahkamah. So macam mana kita nak percaya Anwar ni perjuangkan, atau kerajaan pimpinan Anwar perjuangkan kelohoran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang, sedangkan itulah yang sedang dicabuli mereka? Itu saya kata dan saya ulang, Anwar ni cakap. Habis bercakap, cakap lagi, cakap sampai mulut berbuih-buih, tapi cakap tak serupa bikin. Dia suka mengalihkan perhatian kepada pihak lain. Kalau kita tuduh dia mengamalkan nepotisme, dia cerita nak lawan nepotisme, seolah-olah dia tak buat untuk kaburi mata rakyat. Kalau kita tuduh dia lawan menyimpan orang yang terpalit jenayah rasuah, dia cerita nak lawan rasuah, seolah-olah kerajaan dia semuanya bersih. Tak ada seorang yang bergelar timbalan Perdana Menteri yang ada 47 pertuduhan jenayah melibatkan juga rasuah. Kalau kita tuduh dia putar belit isu kalimah Allah, dia akan cerita berkenaan dengan kalimah Allah, seolah-olah dia dia tidak lagi memutar belit isu tu. Itu saya akan sentuh dalam satu video yang berasingan. Masih dia tengah putar belit isu kalimah Allah. So kita perlukan Saifuddin Nasution untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Siapa yang membuat permohonan kepada Jabatan Penjara? Apakah permohonan itu secara spesifik? Sebab yang saya lihat, benda ni bukannya benda yang begitu penting.
melibatkan satu syarikat di mana perlu tanda tangan Najib, melibatkan peguam dan sebagainya. Ini adalah Zahid yang pergi bersama dengan ahli-ahli politik Majlis Kerja Tertinggi UMNO, jumpa lebih sejam, bawa makanan kegemaran Najib. Jadi adakah berlaku satu perjumpaan politik rahsia di dalam penjara Kajang? Sila jawab. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.